Malam ni saya nak cerita berkenaan dengan mangga. Mangga yang mengunci kita daripada memahami Al-Quran, tadabbur Al-Quran, dan juga kunci-kuncinya insya-Allah kita leraikan sama-sama. Okey. Tadi saya janji nak cerita berkenaan dengan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat Ibn Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi 10 amsalha. La aqulu alif lam mim harf walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Ini kita biasa dengar. Nabi kata, siapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan dapat satu kebaikan, satu pahala. Dan satu kebaikan, satu pahala tu macam 10 kebaikan. Aku tak kata alif lam mim tu satu huruf. Aku kata alif tu satu huruf, lam tu satu huruf, mim tu satu huruf. Maksud dia baca alif lam mim dapat 30 kali ganda pahala. Jadi ramailah berpegang kepada hadis ni. Nah, Ustaz, saya faham ke, saya tak faham ke, insya-Allah saya akan dapat alif 10, lam 10, mim 10. Tapi betul ke itu yang difahami oleh ulama kita dan difahami? Adakah itu pemahaman yang betul? Saya nak tanyalah, okey. Kita baca Quran ni macamlah kita berjalan, kan? Berjalan. Tujuan dia hidayah, betul tak? Tujuan Quran ni hidayah. Baca Quran tu macam kita berjalan menuju destinasi. Destinasinya itu hidayah. Cuba bayangkan kita berjalan jauh sungguh. Maksudnya kita baca banyak. Tapi destinasi salah. Kita salah arah. Hujungnya depan kita. Kita pergi jalan jauh ke belakang. Tak kira berapa langkah kita ambil pun, sampai tak tujuan. Saya tak nak cerita dosa pahala lah. Saya nak tanya tujuan tu sampai ke tidak. Sampai ke kita kepada hidayah itu. Kalau kita hanya berjalan tanpa melihat tujuan perjalanan itu, destinasi perjalanan itu. Kita membaca Al-Quran tanpa melihat hujung tujuan Al-Quran itu. Dia buku hidayah. Tapi kita berdegil. Kita kata, apa Ustaz? Saya baca alif lam mim, saya faham ke, saya tak faham ke? Zalikal kitabu la raiba fi, saya nak dapatkan pahala. Nanti kita tengok kalam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Apa Ibnul Qayyim kata? Tapi sebelum pergi kalam Ibnul Qayyim, saya nak sentuh satu ayat daripada surah Sad, ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Yang bermaksud, Al-Quran itu yang telah kami turunkan kepadamu, mubarakun, diberkati. Tak berhenti kat situ. Ramai orang ingat, oh Quran ni berkat, nak dapat berkat. Berkatnya di mana? Kunci berkatnya di mana? Liyadabbaru ayatihi. Ini destinasinya. Ini destinasi. Liyadabbaru, maksud dia untuk kamu tadabburkan ayat-ayatnya. Waliyatadhakkara ulul albab. Dan supaya orang-orang yang mempunyai jiwa yang hidup, yang mempunyai benih di dalam jiwa, dalam hati dia, sentiasa mengambil peringatan. Jadi itu tujuan dia. Tadi hadis, ini ayat Quran. Maka apa kita patut buat? Memahami hadis tadi in the light of this verse. Maksudnya ayat ini memandu kefahaman hadis tadi. Jadi jangan pisahkan. Jangan kata saya nak ikut hadis ni, saya tak nak ikut ayat Quran. Tak boleh. Ayat Quran ni sebenarnya panduan utama. Hadis ni menjelaskan ayat Quran itu. Tapi kalau kita ambil hadis tadi saja, alif lam mim itu satu huruf dapat 30. Faham ke tak faham? Nabi tak sebut tentang kefahaman. Kan? Nabi tak sebut tentang kefahaman. Tapi Nabi sebut qara'ah. Qara'ah tu maksud apa? Ni saya nak kongsi pula ni. Okey. Nanti saya sambung. Jadi nak faham ayat tersebut, hadis tersebut in the light of the verse. Okey, jangan pisahkan. Baik. Saya nak cerita tentang Iqra, baca ni. Orang Islam ni, kita ada satu inovasi yang luar biasa. Benda ni tak ada dalam masyarakat lain yang saya tahulah. Iaitu, kita telah mengubah makna baca kepada, bukan ubahlah, kita dah tambah. Ada dua jenis baca. Satu baca tak faham, satu baca dengan faham. Betul tak? Tak faham pun baca juga dipanggil. Baca tapi tak faham, tetap dipanggil baca. Padahal dah ada perkataan sebut. Sebut tu boleh jadi dengan tanpa kefahaman. Tapi bila sebut baca, makna baca dengan faham. Tapi umat Islam, kita dah create satu bid'ah lah. Ni pada saya bid'ah. Bid'ah besar. Saya dah baca Quran, faham ke? Saya tak faham.
Kalau tak faham, kenapa kata baca Quran? Tu yang pelik tu. Awak tanya dekat bangsa lain ataupun umat agama lain. Cuba kasih dia satu bacaan yang dia tak faham. Cubalah. Suruh dia baca. Kalau dia tak faham, dia akan kata apa? Oh, saya tak faham ni, saya tak boleh baca ni. Betul tak? Tapi kenapa bila sampai Quran, awak tak faham pun awak kata awak dah baca Quran? Sebab apa? Kesalahfahaman memisahkan hadis tadi dengan ayat Quran dalam surah Sad tadi tu. Jangan pisah. Jangan pisah. Okey? Sebab dia selari bersama. Saya tengah tengok soalan sekejap. Ada tanya saya Azhari ke ya? Saya Azhari. Okey, ada yang tanya. Nak tanya Ustaz, sebenarnya mana punca kesilapannya? Adakah sebab sistem pendidikan atau macam mana? Mana datang cerita ni baca Quran, tak faham pun dipanggil baca juga kan? Tak payah nak fikir. Saya susahlah nak pinpoint punca utama dia kan. Nak salahkan penjajah bolehlah, mudahlah. Tapi kadang-kadang kita dengar dia mulut umat Islam sendiri. Sebab akar dia apa? Saya dah pernah cerita berkenaan dengan gerakan batiniah di alam Melayu ni. Gerakan batiniah ni, dia ada satu ciri. Ciri dia sangat anti kepada akal. Dia tak suka pada akal. Kalau dia tak anti pun dia akan rendah-rendahkan akal. Jadi saya lihat elemen ini telah meresap masuk ke dalam pemikiran umat Islam. Dalam baca Quran pun sama juga. Jangan fikir-fikir sangat. Belajar agama pun sama. Jangan fikir-fikir sangat. Nanti sesat. Orang jadi takut nak baca Quran dan nak faham, nak tadabbur. Setuju tak? Berapa ramai umat Islam yang tak pergi madrasah, bahkan yang pergi madrasah sekalipun, baca Quran takut nak tadabbur. Sebab apa? Nanti salah faham ni, payah ni, masalah ni. Nanti kita ceritalah macam mana nak tadabbur Quran. Adakah kita mentafsirkan Quran? Orang awam macam mana? Adakah setiap orang awam kena belajar tafsir? Kan? Baru boleh faham Quran? Atau macam mana? Quran ni untuk ulama saja ke? Kan? Ni dah jadi macam agama Kristian pula kan? It's only for the priests to understand. Orang awam tak perlu faham sangat. Betul ke Quran kita begitu? Kalau nak kata pula Quran untuk orang awam saja, semua orang boleh tafsir pun masalah juga. Kan? Jadi kita kena cari jalan tengah. Okey. Jadi kita patah balik tadi. Saya nak kongsi kalam sekejap Okey. Kalam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab dia At-Tibyan fi Aqsamil Quran, muka surat 144. Dia kata begini. Man qala inna lahu ta'awulan la nafhamuhu wa la na'lamuhu wa innama natluhu muta'abbidina bi alfazihi fa fi qalbihi minhu haraj. Agak keras ni bahasa Ibnul Qayyim ni. Dia kata apa? Siapa yang kata pada ayat ini, ayat Quran yang dibaca ini, ada pentakwilan, pentafsiran yang aku tak faham dan aku tak tahu. Wa innama natluhu muta'abbidin. Dan kami ataupun aku membaca muta'abbidin, setakat untuk beribadah bi alfazihi. Nak ambil berkat, ambil ibadah dengan menyebut lafaz-lafaznya. Biasa dengar kan? Saya ni tak faham lah Ustaz, tapi nak dapat pahala lah baca Quran. Ini Ibn Qayyim tengah cakap tentang orang macam ni. Zaman dia dah ada dah. Fa fi qalbihi minhu haraj. Dia kata, sebenarnya orang yang bercakap macam ini, dia ada haraj pada Quran sebenarnya. Haraj ni apa? Dia ada keberatan. Ada keberatan untuk mengambil wahyu Quran tu secara penuh. Sebab tu dia berlengah-lengah. Sebab tu dia memberi macam-macam alasan. Saya bukan nak menyalahkan sesiapa. Saya pun pernah begitu. Kita semua manusia. Kan? Kita ni ada perangai kita, ada kesalahan kita. Ini saling tegur menegur satu sama lain. Kita buat muhasabah sama-sama. Kan? Kita kata, saya tak faham lagi, nantilah kan. Saya nak baca Quran. Kenapa nanti? Kalau Allah tulis dekat dalam Quran tu 4 bilion kan. Siapa baca Quran 4 bilion, insya-Allah tak akan ada orang yang cakap macam ni. Betul? Semua orang akan berhenti segala benda yang dia buat untuk dia fokus faham Quran. Tapi sebab dalam Quran tak ada tulis lah bilion-bilion ke, dapat million ke, tak cerita. Sebab tu orang tak kelang kabut. Tak faham pun tak apa kan. Tapi kalau saya kata ada peta, bawa awak pergi jumpa Mas, faham ke tak faham, hari tu juga awak akan belajar bahasa tu. Betul tak?
awak akan belajar bahasa apa yang ditulis dekat dalam peta tu, awak akan belajar. Tapi Quran tak apalah, kita dapat pahala dengan sebutan huruf dia. Tak bolehlah macam tu, kan? Tak boleh. Umat ni hanya akan bangkit bila kita balik pada Quran. Quran inilah pencetus dia. Tak ada kitab macam Quran ni dalam dunia ni. Tak ada. So let's come back to the Quran. Balik pada Quran, fahamkan Quran. Dan of course jangan tinggalkan sunnah, jangan tinggalkan hadis. Tapi sunnah dan hadis itu menjelaskan Al-Quran. Jadi inti utama, pati utama ajaran ini terkandung dalam Al-Quran. Baik.